Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Syahmi bin Marzuki, nombor matrik 074971. Saya akan menerangkan mukaddimah bagi tugasan assignment yang bertajuk Ibrah daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Para ahli kalam dari kalangan Asy'ariyah dan yang lainnya membahagi kalam akidah pada tiga bahagian, iaitu ilahiyat, ketuhanan, an-nubuwah, kenabian, as-sam'iyat, yakni keyakinan yang didengarkan. Menurut Al-Baijuri, pembahasan masalah ini terbahagi menjadi tiga bahagian, iaitu al-ilahiyat, iaitu pembahasan berkaitan Tuhan, an-nubuwat berkaitan dengan para nabi, as-sam'iyat pembahasan yang hukumnya tidak dikali kecuali dengan apa yang didengar, iaitu wahyu. An-nubuwah berasal daripada bahasa Arab yang bererti kenabian. Ini secara istilah, an-nubuwah atau kenabian adalah pemberian daripada Allah kepada hamba-Nya yang telah mencapai darjah insan kamil secara nazari dan amali. Manusia yang dipilih Allah untuk menerima nubuwah disebut Nabi. Sifat yang unik bagi semua Nabi dan Rasul ialah bahawa mereka adalah maksum, iaitu mereka terpelihara daripada melakukan dosa dan kesalahan, dan sekiranya mereka melakukan kesalahan, Allah langsung menegur mereka dan mereka terus memperbaikinya. Hal ini kerana para Nabi merupakan teladan yang sempurna bagi umat manusia. Al-Quran menyebut hanya 25 para Rasul dan Nabi sahaja. Dan di sisi Allah Ta'ala, para Nabi mempunyai darjat dan kemuliaan yang berbeza-beza. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Rasul-rasul kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata dengannya dan ditinggikannya pangkat sebahagian daripada mereka beberapa darjat kelebihan. Firman Allah Ta'ala yang lain, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau sabar dan teguh berdakwah, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah sehingga 950 tahun, dan Nabi dan Rasul yang lain, di mana mereka mendapat ujian yang berat ketika berdakwah. Kemuliaan yang tertinggi adalah Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ulul Azmi yang lain, iaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam. Dan setelah itu adalah para Rasul yang lainnya, lalu para Nabi dan bukan Rasul. Maksudnya para Nabi dan Rasul berbeza kemuliaan di sisi Allah. Di antara para Nabi terdapat para Rasul. Di antara para Rasul ada Ulul Azmi. Di antara Ulul Azmi ada dua kekasih Allah, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dan keduanya itu yang paling tinggi ialah Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizamuddin bin Usaman, nombor matrik 074733. Jadi saya akan menceritakan kisah Nabi Yusuf ini secara ringkas. Jadi Nabi Yusuf ni seperti kita tahu telah dihuraikan kisahnya sepanjang dan lebar di dalam surah Yusuf. Dan Nabi Yusuf ini pada waktu kecil dia sering dianiaya oleh adik-beradiknya. Jadi pada suatu hari adik-beradiknya ni mengajak Nabi Yusuf untuk bermain di kawasan telaga. Lalu mereka meletakkan Nabi Yusuf di dalam telaga tersebut dan meninggalkannya. Kemudian mereka mengambil baju Nabi Yusuf dan meletakkan darah dan berkata kepada Nabi Yaqub, iaitu ayah kepada Nabi Yusuf, bahawa Nabi Yusuf ini telah dibaham oleh serigala. Namun Nabi Yaqub mengetahui yang adik-beradiknya itu telah menipu. Namun Nabi Yaqub meletakkan segala masalah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak diceritakan, ada satu kumpulan rombongan pedagang yang lalu di kawasan telaga itu. Nampak Nabi Yusuf di dalam telaga itu. Lalu mereka menyelamatkan Nabi Yusuf dan kemudian mereka
membawanya ke negara Mesir. Kemudian Nabi Yusuf dijual dan dibeli oleh seorang pembesar di negara Mesir untuk dibawa balik. Jadi Nabi Yusuf ini telah dipelihara oleh mereka dengan penuh kasih sayang. Ketika Nabi Yusuf dewasa, Nabi Yusuf ini telah menjadi seorang yang kacak dan handsome. Jadi isteri kepada pembesar tersebut, iaitu Siti Zulaikha, telah jatuh hati kepada Nabi Yusuf disebabkan kacaknya Nabi Yusuf ini. Kemudian pada suatu malam, ketika Nabi Yusuf dan Zulaikha sedang berada di dalam rumah tersebut, Siti Zulaikha telah mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan benda yang tidak baiklah, dan kemudian Nabi Yusuf lari hingga keluar rumah. Ketika Nabi Yusuf lari itu, baju Nabi Yusuf telah direntak di bahagian belakang oleh Siti Zulaikha, jadi telah menyebabkan koyak di bahagian itu. Dan kemudian pembesar itu ketika itu pembesar itu telah pulang ke rumahnya, lalu melihat Nabi Yusuf ini berlari sambil bajunya koyak di bahagian belakang. Jadi pada ketika selepas melihat pada kejadian itu, mengetahui bahawa yang Siti Zulaikha yang telah bersalah kerana tarik baju itu dari belakang. Jadi kita boleh lihat Siti Zulaikha itu yang mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan maksiat itu. Selepas Nabi Yusuf mengharungi pelbagai ujian dan fitnah, pada akhirnya Nabi Yusuf telah dikurniakan dijadikan sebagai wazir di negara Mesir pada ketika itu. Wazir itu kalau kita lihat pada masa hari ini, iaitu jawatan sebagai Perdana Menteri di negara Mesir pada ketika itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Birahimi, nombor metrik yang diberi 074696. Jadi saya akan menyambung tajuk pembentangan pada hari ini, iaitu pengajaran kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Pertama yang kita boleh dapat tentang kisah Nabi Yusuf ialah, pengajaran pertama ialah dengki dapat memutuskan silaturahim. Di dalam ayat Al-Quran surah Yusuf ayat 8 yang bermaksud, kisah itu bermula ketika saudara-saudara Yusuf berkata sesama sendiri, sesungguhnya Yusuf dan adiknya lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita. Padahal kita ini satu kumpulan yang ramai dan berguna. Sesungguhnya bapa kita adalah dalam keadaan yang tidak adil yang nyata. Dalam surah ini, saudara-saudara Yusuf merasakan bahawa ayahnya menyayangi Nabi Yusuf melebihi mereka, sedangkan mereka merasakan bahawa mereka adalah anak-anak yang berjasa dan berguna. Nabi Yaqub sebenarnya tahu perasaan hasad dengki yang mula menguasai jiwa anak-anaknya. Kerana itulah Nabi Yaqub melarang Nabi Yusuf dari memberitahu tentang mimpi yang dialaminya. Dari perasaan dengki itu, akhirnya mereka sanggup menganiaya saudara mereka sendiri. Dan yang kedua, pengajaran yang kita boleh dapat ialah sabar dan percaya dengan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yusuf ayat 100 yang bermaksud, dan ia dudukkan kedua ibu bapanya, yakni bersama-samanya di atas kerusi kebesaran, dan setelah itu mereka semuanya tunduk memberi hormat kepada Yusuf. Dan pada saat itu berkatalah Yusuf, wahai ayahku, inilah dia tafsiran mimpiku dahulu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan mimpiku itu benar, dan sesungguhnya ia telah melimpahkan kebaikan kepadaku ketika ia mengeluarkan daku dari penjara, dan ia membawa kamu kemari dari dosa sesudah syaitan, yakni dengan hasutannya merosakkan perhubungan antaraku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku lemah lembut tadbirnya bagi apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kehidupan Nabi Yusuf seringkali ditimpa kesukaran demi kesukaran. Dibuang ke dalam perigi, dijual sebagai hamba di Mesir, difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara tanpa alasan yang kukuh. Namun Nabi Yusuf tetap tenang dan mempercayai perancangan Allah ke atas dirinya. Yang ketiga kita boleh dapat ialah Allah lebih utama dari segalanya.
Di dalam surah Yusuf ayat ke-33, Allah bermaksud di dalam Al-Quran, Yusuf merayu ke hadrat Allah Ta'ala dengan berkata, wahai Tuhanku, aku lebih suka kepada penjara daripada apa yang perempuan-perempuan itu ajak aku kepadanya. Dan jika engkau tidak menjauhkan daripada tipu daya mereka, maka aku akan cenderung kepada mereka, dan aku menjadi dari orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan yang keempat, pengajaran yang kita boleh dapat melalui kisah Nabi Yusuf ialah memaafkan. Di dalam surah Yusuf ayat yang ke-92, Yusuf berkata, yang bermaksud, kamu pada hari ini tidak akan ditempelak atau disalahkan, yakni tentang perbuatan-perbuatan kamu yang telah terlanjur itu. Semoga Allah mengampunkan dosa kamu, dan dialah jua yang maha mengasihani dari segala yang lain yang mengasihani. Ketika Nabi Yusuf menjadi orang yang berkuasa dan mempunyai pangkat dalam kerajaan Mesir, baginda masih merendahkan diri dan akhirnya memaafkan saudara-saudaranya sekalipun mereka pernah menganiaya dirinya. Dan yang terakhir, pengajaran yang boleh kita dapat di dalam kisah Nabi Yusuf ialah menghindari dosa dan fitnah. Di dalam surah Yusuf ayat yang ke-23, yang bermaksud, dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya bersungguh-sungguh memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya, dan perempuan itu pun menutup pintu-pintu serta berkata, marilah kemari, aku bersedia untukmu. Yusuf menjawab, aku berlindung kepada Allah, yakni dari perbuatan yang keji itu. Sesungguhnya Tuhanku telah memeliharaku dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Nabi Yusuf terkenal dengan paras wajah yang tampan sehingga menarik minat isteri kepada Al-Aziz. Namun baginda tetap menjauhkan diri dari ajakan dan godaan wanita tersebut. Baginda taat kepada Allah dan tidak sesekali ingkar. Jadi itu saja daripada saya tentang pengajaran yang kita boleh dapat dari kisah Nabi Yusuf AS. Jadi saya serahkan kepada sahabat saya untuk menyambung pembentangan pada hari ini. Pada era globalisasi ini, kita tidak dapat elakkan penggunaan media sosial yang berkembang pesat seperti WhatsApp, Twitter, Facebook dan sebagainya. Terdapat kebaikan dan keburukan penggunaan media sosial ini bergantung kepada penggunanya. Antara keburukan yang tidak dapat kita elakkan ialah fitnah di media sosial yang menjadi barah dalam masyarakat kita. Sesuatu perkara ataupun postingan yang dimaknai dengan secara tidak berlapik, yang berbau kebencian dan kemarahan, seterusnya mencetuskan api pergaduhan secara maya ataupun pembulian cyber. Antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya fitnah di media sosial ini adalah yang pertama, dorongan sifat tamak dan hasad dengki serta mementingkan diri sendiri oleh seseorang individu itu untuk memuaskan dirinya sendiri melihat akan pergaduhan di antara masyarakat dalam media sosial. Yang kedua, kewujudan ruangan sesawang seperti email dan mesej secara berkelompok melalui forum ataupun blog. Ketiga, kurang kesedaran mengenai kesan menyebabkan fitnah dan atau berbau kebencian ini menyebabkan seseorang itu memuatkan postingan tanpa memikir akan kesihatan mental oleh seseorang individu yang terkena pembulian cyber. Dan yang terakhir kali adalah seseorang individu ataupun masyarakat kita ni masih kurang peka terhadap isu sensitif terhadap pembulian cyber ataupun fitnah di media sosial, hanya untuk memuaskan diri sendiri. Itu sahaja. Baiklah, saya Muhammad Luqman Hakim bin Rudi Rohaizat, nombor matriks 074317, akan membicarakan perihal langkah-langkah bagi mengatasi gejala fitnah di media sosial. Isu fitnah di media sosial ini perlu diatasi dengan segera kerana impaknya sangat besar kepada semua golongan. Sehubungan itu, langkah bijak perlu diambil bagi membendung dan mengatasi budaya fitnah ini. Antaranya ialah dengan mewujudkan badan khas bagi menyelenggara atau menapis segala paparan di media sosial. Ini kerana media sosial menjadi medium utama untuk menyebarkan fitnah kerana sifatnya yang terbuka, bebas dan pantas berbanding media cetak. Langkah terkini daripada pihak kerajaan ialah dengan mewujudkan saluran WhatsApp dan juga email
daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KCOM, dalam menangani fitnah dan berita palsu di media sosial, terutamanya kandungan berunsur 3R, iaitu race, religion and royalty. Seterusnya, antara langkah lain yang boleh diambil bagi mengatasi isu fitnah di media sosial adalah dengan melaksanakan ataupun menguatkuasakan undang-undang dengan lebih ketat dan juga berkesan. Undang-undang tersebut bukan sekadar menyediakan hukuman yang berat terhadap pengfitnah, tetapi ia juga mampu untuk mendidik orang lain agar tidak sewenang-wenangnya menyebarkan berita palsu ataupun berita tidak benar kerana impaknya amatlah besar. Bab kata pepatah, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Akhir sekali, antara langkah lain yang boleh diambil bagi mengatasi gejala fitnah di media sosial adalah dengan memberikan kesedaran kepada masyarakat akan kesan fitnah di media sosial melalui usaha pihak kerajaan. Alhamdulillah, baru-baru ini pihak JAKIM telah melancarkan kempen kesedaran hentikan fitnah di media sosial dengan menampilkan beberapa selebriti terkenal seperti Syuib Sepahtu, Dayan Bekri dan juga Ustaz Hariri menerusi video klip. Kempen ini diadakan bertujuan untuk mengajak masyarakat kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan juga nilai-nilai murni. Sebagai kesimpulan, terdapat banyak pengajaran dan juga ibrah yang boleh diambil daripada kisah-kisah para anbiya di dalam Al-Quran, khususnya kisah daripada kisah Nabi Yusuf AS. Misalnya dalam cabaran Nabi Yusuf AS dalam menepani fitnah dan juga hasad dengki. Justru itu kita mestilah menanam sifat sabar yang tinggi dan juga sifat pemaaf di dalam diri kita agar kita tidak terjerumus ke lembah kebinasaan yang disebabkan oleh sifat mazmumah tersebut. Selain itu, wajib juga bagi setiap yang bergelar Muslim untuk menundukkan pandangan mereka kepada wanita agar terhindar daripada fitnah wanita, kerana ia boleh menjerumuskan diri kita sebagai seorang lelaki ke dalam dosa zina. Seperti mana firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yakni orang lelaki yang beriman, supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Di samping itu juga, setiap daripada kisah para anbiya ini wajiblah diambil daripada sumber yang sahih dan juga berautoriti agar penafsiran sesuatu dalil itu tidak disalah erti dan digunakan bagi kepentingan diri sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.